Ustaz yang ni. Okey, bagus. Bunyi ke? Betul. Uh, Dua ni. Numan, kenapa kamu kena tutup video? mak saya nak lalu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okay, mari kita berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Anak-anak murid ustaz semua. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Khabar baik Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Okey, jawab apa? Jawab alhamdulillah ana bi khair. Bagus Amani. Anda. Alhamdulillah ana bi khair. Okey. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey, ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Okey? Saya dalam keadaan baik. Kalau tanya alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Saya dalam keadaan baik. Sekejap kita tunggu kawan-kawan kita yang nak baru masuk ni. Okey, sebelum seperti mana biasa, sebelum Ustaz mulakan kelas kita ini, Ustaz nak kamu semua ready ya.
Sedia buku fiqh, buku teks fiqh dan buku aktiviti fiqh. Okey, Ustaz. bagus. Alright, good. Okey, insya-Allah kita akan buat pengulangan sedikitlah pengajian untuk fiqh ni berkaitan dengan hadas besar dan hadas kecil. Dan masa sama kita akan buat aktiviti. Kita buat aktiviti, kita bincang soalan, kita bincang macam mana soalan-soalan. Kita buat apa? Kita selesaikan buku aktiviti kita berkaitan tajuk kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Okey, sebelum Ustaz nak mulakan kelas, Ustaz nak tanya ya. Dah Ustaz teacher ke Ustaz yang sebelum Ustaz ni dah ada baca ke berkaitan hadis, berkaitan untuk tolong menolong antara satu sama lain? Belum. Belum ya. Okey. Dah ke belum? Belum. Dah lah. Okey. Dah. Okey. Okey, tak apalah. Okey, Ustaz ulanglah sedikit ya berkaitan dengan hadis ini. Ustaz tak nak ulang sebab kamu dah lalu dah. Okey, Ustaz je nak baca saja. Okey, berkaitan hadis ini. At-ta'awun bainal mu'minin. Bertolong cooperation among Muslims. Okey, saling tolong menolong antara orang mukmin, antara orang Islam. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'minini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu, muttafaqun alaih, rawah Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada hadis sahih berkaitan daripada Abi Musa, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya seorang mukmin dan seorang mukmin yang lain seperti bangunan, kal bunyan, seperti bangunan. Bukan bunian yang dalam hutan awak ingat tu. Ya, bunian ni bangunan ya, bangunan-bangunan. Okey. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Saling yang mana bangunan tu saling memerlukan antara satu sama lain. Saling memerlukan antara satu sama lain. Kita orang mukmin Islam ni saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Bila mana ada kawan kita susah, kita tolong. Kalau kita susah pula, kawan kita yang tolong kita pula. Okey, atas dunia ni kita tidak tahu waktu bila kita akan senang, waktu bila kita akan susah kan. Kita senang sekarang kan, tapi kita tahu bila kita susah. Jadi kita kena selalu berjaga-jaga, selalu tolong kawan-kawan lain. Bila mana kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan segala urusan kita juga. Bila mana kita ringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan beban kita. Begitu juga dengan bila kita berada di rumah ni. Okey, bila kita berada di rumah ni, kena ringankan beban umi awak tu, ayah awak, mak awak, kena ringankan beban dia orang. Tolong dia orang berada di rumah, okey? Kamu semua gunakan kesempatan yang ada ni, guna peluang yang ada ni. Okey, guna peluang yang ada berada di rumah. Tolong mak kamu, tolong ayah kamu. Okay? Kalau mak tengah masak ke apa, duduk di dapur juga, tolong ya, jangan duduk dalam bilik main game. Tak nak. Okey? Bila mak tengah masak ke apa, tanya ibu, tanya mak, "Bu, kena tolong apa? Kena buat apa?" Tolong angkat pinggan ke, caduk nasi ke? Ya. Okey, belajar tolong ibu kat di dapur. Maka kita ni saling memerlukan, barulah ringan beban ibu kita, ayah kita, mak kita. Okey, boleh semua? Boleh faham? Anak-anak murid Ustaz semua boleh faham? Boleh. Bagus. Ustaz, hari ni kita buat revision ke? Betul. Revision dan kita pun ada juga sentuh sikit baru. Okey, tapi dalam tajuk yang sama berkaitan dengan hadas besar. Hadas besar pula. Yalah, hadas besar dan hadas kecil. Okey, anak-anak murid Ustaz semua. Okey, kita dah baca doa, kita dah baca surah Al-Fatihah, kita dah dengar satu hadis Nabi pada hari ini. Okey, kita dah dengar sedikit pesanan dari Ustaz. Maka insya-Allah kita akan buka buku teks. Okey, buka buku teks untuk buku teks fiqh. Buku teks fiqh. Buku teks fiqh. No, he said. Okey. Fiqh. Fiqh. Open books, fiqh books, textbook fiqh. Okay. Alright. Then now he said. Okay, just now connection. Don't ask that. Okay. Bab, okay, tentang hadas. Okay, kita Ustaz insya-Allah Ustaz akan buat revision ya.
Ustaz akan buat pengulangan sikit sebab waktu exam baru ni Ustaz tengok ramai lagi yang tak boleh nak jawab walaupun suaikan sahaja. Walaupun suaikan sahaja. Ada ramai Ustaz tengok contohnya apa? Contohnya buku teks, textbook. This fiqh, textbook fiqh. Mana green color. Green color. This one. Apa dia? Yes. This one. Yeah, betul Kak. Yes, Kak. Good, good. Okay. Okay, sama tadi. Ustaz tengok. Ustaz marking kertas exam baru ni ramai lagi yang jawab. Yes, Amani. Good, Amani. Ya, Amani betul. Ramai lagi yang jawab. Jawapannya contohlah. Ni kan book ni tu. Ya, Amani, betul dua-dua itu. Yes, textbook pun juga betul juga. Okay, good. Okay. Oh, Ustaz tengok ada ramai yang jawab. Ramai yang jawab. And there are many people in the class dan kelas lain pun ada juga. Tak terlepas juga kelas lain. Okay. Berkaitan contoh kata hadas tu, hadas kecil tapi keluarnya air besar. Bila mana dia tengok air besar, sebenarnya air besar ni yang kita pergi toilet, kita keluarkan air besar tu kan. Kalau air kecil tu kita kencing kan. Tapi dia sebabkan dia nampak perkataan air besar, dia pun pergi suaikan dengan hadas besar. Salah lah. Okey? Salah. Hadas besar ni anak-anak murid Ustaz semua kena ingat. Hadas besar ni jarang berlaku, bukan setiap hari, okey? Hadas besar ni jarang-jarang. Penat kita kalau selalu hari-hari hadas besar. Page, okey sorry. Sekarang ni open page 15, okey? 50. Ya. Buku mana? 15 ke Ustaz? Buku teks 15. Tak usah tulis kat ruangan chat. Apa? Open textbook. Buku. Textbook fiqh page 15. 15. Yes. Okay. Tapi Ustaz akan ulanglah sedikit sebanyak berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar. Okey? Ulang tadi berkaitan sambungan tadi. Jadi bila mana dia tengok hadas besar, air besar, dia pun pergi suaikan dengan hadas besar. Salah lah, okey? Salah. Air besar ni dalam golongan kalangan hadas kecil yang mana setiap hari, okey? Hadas kecil ni yang kebanyakan hari mungkin setiap hari kita buat kan. Setiap hari contohnya apa? Kita buang air kecil. Setiap hari kita buang air kecil kan? Betul tak? Betul tak? Ya, Ustaz, buku surat. Good. 15 Kau open page 15 kat ruangan chat tu Ustaz tulis dah. Open page 15. Adalah, tak ada. Sekarang kan dah. Ayah kan. Kenapa pula tak ada buku teks page 15? Tak ada kah? Kejap. My little sister. Peliknya buku awak kah? Okey, Ustaz sambunglah. Ustaz sambung. Okey, jadi hadas kecil ni setiap hari kita buat. Hadas besar ni jarang-jarang. Okey, jarang-jarang berlaku. Contohnya mak kita melahirkan adik kita, melahirkan baby. Takkan hari-hari melahirkan baby kan? Jarang berlaku. Jadi kena letak dia hadas besar. Bila mana hadas besar ni kita kena mandi wajib. Okey, mandi wajib. Kita perlu mandi wajib. Barulah kita boleh solat. Okey? Bila mana hadas kecil hanya berwuduk pun saja pun tak apa. Okey, hadas besar ni mandi wajib dan ambil wuduk. Jangan Ustaz share screen, Ustaz tulis Ustaz tulis jap Ustaz share screen. Ustaz, nak I go to toilet? Alright, go. Silakan. Okey. Okey, semua see. Semua nampak tak? Nampak. Sudah lengkap dah. Dia tengah main. Okay, Ustaz buat revision, Ustaz murajaah berkaitan hadas kecil. Nah, Fan dekat 11. Lagi lahir tahun 19.
Okey, semua baca tak? Semua baca? Jenis hadas kecil dan hadas besar. Okey, good. Okey, kita go one by one. Ustaz buat pengulangan. Ustaz buat revision sikit. Kenapa ni? Sebab apa dia warna merah? Okey. Hadas. Okey, hadas kecil. Tak perlu. Ustaz jangan nak ulang je. Okey, sebab kita dah tulis dah. Dalam kelas Ustaz dah ajar dah benda ni, dah tulis dah dalam buku. Okey, apa hadas kecil? Keluar air. Air besar. Air besar. Kecil dan air besar. Betul. Air Keluar air ke? Kecil. Good. Lagi? Apa lagi? Apa lagi? Cuba buka muka surat. Apa lagi yang kamu ingat? Air kecil. Apa lagi? Angin. Kentut. Gelap. Okey, keluar angin. Keluar angin. Gelap. Dah, jangan gelap. Okey, bila mana keluar angin? Keluar angin tu. Bila keluar angin, maka batal semayang ya. Bila batal semayang, kamu dalam keadaan berhadas. Ada apa? Kecil ke besar? Kecil. Bila dalam keadaan keluar angin ke apa ni, jadi kena ambil air semayang. Tak boleh solat. Kena ambil air semayang semula. Itu ada air besar. Air besar dah. Okey, tidur. Tidur yang tidak tetap kedudukan. Maksudnya apa? Contohnya, kamu tidur atas katil kan, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri kan. Tidak ingat macam mana bila ke kanan, bila ke kiri, ke kanan jatuh katil. Bengkak kepala kan, merah sampai dahi-dahi kan. Tapi kita tak ingat bila kita tidur, kita tak khabar kan. Jadi air semayang kita pun batal kan. Air semayang kita batal. Apa dia? Khabar tu apa? Khabar. Okey, sorry. Tidak sedar. Maaf. Ustaz tukar Kelantan pula. Kalau Kelantan sedar ni tidak khabar, tak khabar. Okey? Tidak sedar. Bila kita tidur dalam keadaan kita tidak sedar, maka kita pun tidak tahu kedudukan kita tu macam mana. Bila macam itu, batal semayang. Ustaz ada tanya, Ustaz, hari Jumaat Ustaz, saya pergi masjid hari Jumaat. Orang khutbah, tu imam khutbah, saya tidur, batal ke tak? Semayang. Dia tidur dia tu, dia bukan tidur, dia tertidur, ada dia tidur pun dia tidak tetap lah. Maksudnya dia duduk tetap je, dia duduk, dia tidur macam tu. Tersengguk. Batal ke tidak? Air semayang. Tidak ya? Tidak. Okey. Kebanyakan ustaz pun tidak terlepas jugalah. Kadang ustaz dengar khutbah terlelap, penat sangat Jadi tak batal semayang. Kecuali kita tidur tu sampai terangkat punggung kita ataupun terjatuh ke belakang ke kan, tertidur sangat. Jadi tu batal air semayang. Sebab apa? Kedudukan kita tu tidak tetap. Okey? Kita tidur tu, kedudukan kita tidur tidak tetap cara duduk kita. Ke kanan ke kiri, galen sana, galen sini, kan, keluar air liur basi semua, batal lah semayang semua tu. Okey? Boleh? Okey, apa lagi? Menyentuh Kemaluan. Bukan mudim. Dengan tapak tangan, silap Ustaz. Dengan apa? Dengan tapak tangan ya. Sengaja ataupun tidak sengaja, dua-dua batal, okey? Sengaja atau tidak, dua-dua batal. Okey? Awak tersentuh kemaluan awak tu. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, dua-dua batal. Awak kalau ada masa tu, kalau awak ada air semayang, awak kena pergi ambil semula air semayang. Boleh? Boleh. Bagus. Kena pergi ambil semula air semayang.
Alright. Kalau contohlah macam ni. Contohlah kalau kata lepas awak mandi-mandi tu, awak tutup dengan towel, awak pun ambil semayang. Awak ambil semayang, tiba-tiba tersentuh. Kena ambil semayang lagi. Alright. Faham? Lagi apa? Bersentuh. Bersentuh kulit. Lelaki dan perempuan. Bukan mahram. Tahu apa bukan mahram? Tahu tak apa mahram tu? Tahu tak? Kalau tak tahu tapi Apa haram. Arisa? Silakan. Tapi haram. Maksudnya? Mahram tu kita boleh pegang dengan ayah kita je. Betul. Okey. Adik-beradik kita itu adalah mahram kita. Okey. Adik-beradik kita. Kalau bukan mahram ni, awak kena tutup aurat, tak boleh sentuh dia. Tak boleh salam-salam, tak boleh. Jadi haram. Bukan mahram. Bukan mahram ini, okey. Okey, apa Syakir? Maksudnya apa? Maksudnya haram ke atas awak, haram ke atas kita untuk bersentuh tangan dengan dia. Contohnya sepupu kita tak boleh. Okey? Sepupu kita tak boleh. Kan? Adik-beradik tak apa. Okey? Yang mana kita kena tutup aurat. Awak kena tutup aurat. Tutup. Kalau perempuan kena pakai tudung depan dia. Depan sepupu kita. Okey? Maksudnya bukan mahram ni orang-orang yang kita boleh kahwin dengan dia. Kita boleh kahwin tak dengan adik-beradik? Tak boleh. Bagus. Bila kalau tak boleh kahwin, boleh bersentuh, boleh bersalam. Okey? Yang boleh kalau kita boleh kahwin ni tak boleh buka aurat, tak boleh. Okey? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, bagus. Ni adalah hadas kecil, okey? Hadas kecil ni tidak perlu untuk mandi wajib. Okey, hanya sekadar ambil air semayang pun dah okey, dah tak apa. Okey, kita seterusnya. Inilah yang paling crucial sekali, hadas besar. Okey, awak ingat hadas kecil ni, awak ingat ya, hadas kecil ni adalah yang setiap hari berlaku. Boleh kata banyak kali berlaku. Okey? Banyak kali berlaku. Contohnya apa? Contohnya, ingat tak bila awak buang air kecil? Ingat tak? Ingat. Ingat. Tadi kan, pagi tadi kan, sebelum subuh, selepas subuh kan? Jadi ini adalah perkara-perkara yang banyak kali berlaku. Jadi awak hanya perlu ambil semayang sahaja. Kalau ada besar ini jarang berlaku ya. Adakah mak kita dalam hadas besar ni ada seorang perempuan bila mana dia melahirkan anak, dia kena mandi wajib. Atau keguguran kena mandi wajib. Adakah kena setiap hari ke melahirkan anak? Tak. Jadi jarang berlaku. Bila jarang berlaku, mandi wajib. Yang kedua keluar darah. Bagus. Okey. Okey Arisa. Apa yang pertama? Keluar darah haid. Okey, keluar darah haid. Keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Keluar sekejap silap. Nampak skrin Ustaz ke? Nampak. Nampak word ke nampak apa? Nampak word. Okey. Nampak word. Nampak word. Sekejap Keluar air mani. Ya. Okey, keluar air mani. Nanti saya akan ceritakan satu persatu keluar air mani. Ini adalah jarang berlaku Jarang berlaku. Bila jarang berlaku, maka dalam Islam amat menitik beratkan. Bila jarang berlaku, kita perlu bersungguh-sungguh untuk bersihkan badan kita Okey, bersetubuh antara suami dan isteri. Okey. Yang kelima, melahirkan anak dan keguguran. Okey. Bukan muka surat 15. Buka buku mana?
Okey, Syakir. Apa Syakir soalan? Buku manusia. Buka buku fiqh, buku teks fiqh. Buku teks fiqh. Okey, buku teks fiqh. Page berapa fiqah Ustaz? Page 15. Page 15. Okey. Okey, sekejap Kejap. Sekejap dulu. Ustaz kena tulis ke? Payah. Okey. Saya tulis. Ayah tulis. Tak payah tulis lah. Kenapa? Saya nak tulis. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Marah Ustaz je nanti. Mana Ustaz? Tu saya tengok. Apa tak suruh tulis? Okay. Ustaz ada. Okey. Bismillah. Okey, sorry. Tak apa Ustaz. Okey. Tak apa Ustaz. Keluar darah haid, keluar darah nifas. Okey. Siapa lagi? Tak faham lagi. Kal okey, Kal. Kal okey tak? I'm okay. Umar Majidi. Faham tak? Apa kita belajar hari ini? Kita masuk topik. Ustaz kena guna fiqah ke? Buku fiqah. Betul, buku fiqh. Bukan muka surat 15. Okey? Ustaz kena tengah buat 15 ke? Bukan buat. Tengah duduk beri explanation sikit. Okey. Okey. Fiqh. Okey, berkaitan dengan hadas besar. Okey. Okey, ini hadas besar ini jarang berlaku. Jadi jarang berlaku bila keluarnya darah haid, darah nifas, keluar air mani, bersetubuh antara suami isteri, melahirkan anak, maka tak boleh solat, tak boleh pergi masjid. Nanti kita masuk bab ni. Jadi kena mandi wajib dan berwudu. Dan berwudu. Bagus. Okey. Alright. Okey, macam mana darah haid? Okey, kalau darah haid ni perempuan, untuk yang perempuan sahaja ya, untuk perempuan sahaja. Lelaki tak ada darah haid, okey. Jangan mengarut lelaki. Kalau darah haid perempuan bila mana keluar darah haid, boleh tanya detail pada mak kamu ya. Maksudnya bila mana biasanya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ataupun sebulan sekali ya. Boleh tanya mak kamu macam mana. Okey, bila waktunya? Setahu Kalau Ustaz. dah besar. Bila besar, setahu Ustaz sebulan sekali kan. Keluar darah haid, kitaran darah haid tu. Okey, tak sama dengan orang berlainan, maka tak sama juga lah waktunya. Tapi biasanya perempuan ni umur dia bila darjah 6, okey, darjah 6, tingkatan 1 kan, tingkatan 2. Jadi waktu tu lah keluarnya darah haid. Okey. Ustaz ada orang panggil Ustaz. Ada panggil Ustaz Damia Raihana. Apa? Kenapa? Jika kan. Kata 6 pun dah ada kan. Apa dia Damia? Jika kata 6 pun dah. Ustaz, may I go to the toilet? Okey, go. Ya betul Damia. Okey, semua waktunya berlainan ya, antara orang dan orang lain tak sama, tak boleh samakan dengan orang lain. Okey. Okey, yang kedua darah nifas. Darah nifas ini apa? Darah nifas ini bila mana mak kita, mak ustaz ke lepas pada bersalin. Okey, sebab pada tempoh keluarnya darah wiladah, air wiladah, darah wiladah ke air wiladah panggil. Maksudnya keluarnya darah lepas beranak tu. Okey. Maka adanya keluar pula darah nifas selama tempoh dia dalam 60 hari macam itulah. Jadi dia tak boleh solat. Okey, tak boleh solat, tak boleh sembahyang, tak boleh apa. Kena habiskan dahulu 60 hari 2 bulan tu, habiskan darah nifas, then barulah kena mandi wajib. Okey, barulah mandi wajib. Ni untuk perempuan lah. Okey, untuk lelaki. Untuk lelaki keluar air mani ya. Keluar air mani ni macam mana? Untuk lelaki kebiasaannya air mani ni lelaki bila dia bermimpi. Okey, bermimpi bila dia umur dia sekarang taklah, belum lagi. Bermimpi tingkatan 1, tingkatan 2.
jajah 6, tingkatan 3 ke. Bila mimpi, bukan kata mimpi macam-macam awak dulu. Mimpi macam mana mimpi dulu? Mimpi dulu semalam awak minum air yang banyak. Awak minum air banyak. Lepas tu tidur. Tidur awak terlupa untuk nak buang air kecil. Terlupa untuk kencing. Biasanya awak pergi kencing dulu ke tandas. Semalam tu lupa. Lepas tu tidur tu awak pun bermimpi. Masuk dalam tandas. Tandas pergi buka pintu tandas. Buka lampu. Kencing. Tengok awak pun ingat dekat tandas. Rupanya atas katil. Habis basah katil tu air kencing awak. Ni panggil kencing malam. Kencing malam. Okey. Kecil. Jadi tu bukan nak keluar air mani ya, tu keluar air kencing. Tu bila air kencing tak perlu mandi wajib, hanya basuh saja. Hanya basuh saja. Pergi apa? Pergi tandas, basuh seluar, tak boleh basuh cadar, tak boleh guna dah. Cadar tu kena basuh, lembek pun kena basuh-basuh dah jemur. Awak kencing tu habis semua. Susah habis mak ayah kamu duk kencing. Jadi semalam sebelum tidur kena kencing dahulu, okey? Sebelum tidur kena kencing dahulu. Itu keluar air awak kencing malam, bukan keluar air mani. Keluar air mani ni bila mana seorang lelaki tu bermimpi. Okey, bila mana dia bermimpi, bermimpi. Oh, internet tak ada. Ustaz. Okey, okey, internet astagfirullah. Astagfirullah. Ustaz. Ya. Keluar dan masuk balik. Okey, Amani. Ya. Kai. Okey, maksudnya apa Ustaz cerita tadi? Ustaz internet problem sikit tadi. Okey, maksudnya bila lelaki, okey sedia semua. Bila lelaki okey tengok Ustaz Okey, bila lelaki Ustaz stop share. sebab dengar explain Ustaz dulu, Okey, lelaki bila semua lelaki yang tingkatan bila dia tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 3 kan. Tingkatan 3 lah kebiasaannya bila umur dia 15 tahun, dia akan bermimpi dia mimpi ataupun lewat pun 16 tahun lah. Akan bermimpi macam mana? Mimpi dia ni tak macam mimpi yang sebelum ini. Tak macam mimpi dia yang pernah dia lalui, tak. Okey, mimpi dia ni lain sikit. Mimpi dia lain, lepas tu dia rasa lain lah. Hari tu tiba-tiba pada hari tu keluarnya air mani. Lepas pada mimpi tu keluarnya air mani. Macam mana nak tahu tu air mani ke air kencing? Kalau air kencing ni kita bau kita bau hancing kan. Kalau air mani ni dia bau macam hanyir sikit Okey, lepas tu dia macam putih-putih sikit. So dia pun melekit, melekit-lekit tak macam air kencing. Jadi lelaki awak kena mandi wajib selepas pada tu, okey? Awak kena mandi wajib selepas pada tu. Dan bila mana perempuan keluar darah haid, bila mana lelaki keluarnya air mani, maka bermulalah kehidupan awak sebagai seorang mukmin muslim yang sebenar. Awak ni akan menanggung pahala sendiri, akan menanggung dosa sendiri. Startlah di situ awak dipanggil sebagai mukallaf. Okey, mukallaf ini adalah hamba Allah yang dah tahu beza mumayyiz, dah tahu beza baik buruk dan dah akil baligh. Okey, akil baligh kita katakan. Inilah tandanya seorang itu akil baligh. Bila mana perempuan itu keluar darah haid, lelaki itu keluarnya air mani, maka kita katakan inilah tanda akil baligh. Bila mana akil baligh, kita ini akan menanggung sendiri dosa-dosa kita, kita akan menanggung sendiri dosa pahala kita. Maka sebab itu kita perlu jaga kita perlu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah tak boleh dah main-main. Kita dah menjadi orang besar dah. Kita dah dewasa dah. Okey? Waktu tu awak tak boleh dah main-main lagi, gelak-gelak lagi kan. Dalam kelas main-main lagi tak boleh. Sekarang ni pun tak boleh dah. Okey? Maka kita kena serius betul-betul kehidupan kita. Sebab apa? Kita dah akil baligh dah. Kita sudah akil baligh. Okey, faham ya semua? Anak muda ustaz faham tak? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. bagus Syakir, bagus Syakir. Okey, muka surat seterusnya. Sila buka muka surat 16. Alhamdulillah.
Sila buka muka surat 16. Ustaz, kita dah siap ke buat 15? Ni bukan buku aktiviti, ni hanya untuk explanation daripada ustaz saja. Untuk revision ustaz saja, ustaz cerita balik sebab yelah Okey. tak faham. Kamu mungkin terlupa apa yang ada besar, apa yang hadas kecil. Okey, muka surat 16 ustaz nak minta seorang boy untuk baca perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Ustaz. Okey, Dania. Dania nak baca? Okey, bagus Dania. 15 kena tulis ke tak ya? Belum lagi. Sekarang kita belajar buku teks. Tak tulis apa-apa lagi. Sekejap lagi dalam pukul ustaz nak pukul 12.10 macam tu baru kita buka buku teks. Buka buku aktiviti. Sekarang ni buku teks lagi, okey? Okey, boy. Seorang boy ustaz nak minta baca seorang boy. Boy volunteer. Kalau tak ada, ustaz panggil lah. Zubair. Sila bacakan Zubair muka surat 16. Sila bacakan perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Okey, tak boleh buat. Bila mana kita berhadas besar, kita tak boleh buat perkara ini. Apa itu? Okey, sila baca. Perkara yang dilarang. Apa? Yang dilarang. Yang dilarang ke atas orang. Ke atas orang yang berhadas besar. Yang berhadas besar. Alright, nombor 1 apa? Berhadas. Okey, nombor 1 apa? Solat. Solat fardu. Atau solat sunat. Tak boleh tak boleh untuk solat. Okey. Bila mana kita tak boleh solat fardu ataupun mana-mana solat sunat. Tak boleh bila mana kita dalam keadaan hadas besar. Yang kedua. Ustaz nak minta berhenti. Nombor 2. Tak boleh tak ada yang baca ke? Tak ada yang nak baca ke? Syarifah Alia. Nombor 2. Kita bagi Syarifah Alia lah. Berhenti. Atau duduk di dalam masjid. Kena tak boleh pergi masjid. Tak boleh kalau kita pergi masjid, kita pun duduk kat masjid tak boleh dalam keadaan kita tidak suci, kita berhadas besar. Okey, seterusnya nombor 3, baca je Alia. Alia habiskan je semua. Membaca, menyentuh, membawa Al-Quran. Habiskan semua nombor 3 sampailah tak akhir nombor 6. membaca, Okey. Menyentuh. Okey. Nombor tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran ataupun nak bawa Quran tak boleh. Okey, seterusnya. Nombor 4. Berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Bagi orang perempuan yang bila datangnya bulan tak boleh puasa. Okey. Sebab tu kalau awak tengok kakak awak ke siapa tak puasa, jangan marah dia. Okey, dia dalam keadaan datang bulan ataupun dalam keuzuran. Kamu pun semua perempuan, kamu akan datang nanti datang bulan tak boleh berpuasa. Okey, tak boleh berpuasa. Begitu juga dengan kalau yang dah baru lepas bersalin, bila keluarnya darah nifas tu tak boleh berpuasa juga. Okey, seterusnya. Tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Okey, last sekali, iktikaf. Beriktikaf di dalam masjid.
beriktikaf dalam masjid. Okey, tak boleh. Tawaf di Baitullah ni maksudnya dia tawaf, dia mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Tak boleh ya. Sebab apa? Kat sana kita tempat yang suci. Di Mekah ni tempat yang suci. Kita nak pergi Kaabah tu kena ada ismayang seperti Masjidil Haram tu. Nak tawaf tu kena ada ismayang. Jadi nak ada ismayang tu kita kena suci dulu. Kena mandi wajib dahulu. Seterusnya beriktikaf di dalam masjid. Tak boleh juga beriktikaf. Beriktikaf ni macam mana? Beriktikaf ni masuk dalam masjid, awak masuk dalam masjid, awak pun duduk saja, awak pun niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Okey? Tak boleh. Okey, tak boleh. Bila mana kalau awak masuk saja dah tak boleh, apatah lagi nak niat iktikaf. Niat iktikaf ni apa? Niat iktikaf ni duduk saja pun tak apa, asalkan awak ada niat. Kalau awak masuk saja dalam masjid dalam keadaan awak suci, dibolehkan awak masuk, tapi dalam keadaan awak tak niat. Awak tak niat iktikaf, awak tak baca pun awal itu iktikaf dalam masjid, awak tak ada niat. Maka itu tidak iktikaf, tidak ada niat. Awak kena niat. Awak kena baca lafaz niat, nak iktikaf dalam masjid, barulah dapat pahala masjid, baru dapat pahala niat iktikaf, barulah dapat pahala iktikaf. Okey, pahala iktikaf ni besar sepanjang kita duduk di dalam masjid dapat pahala. 1 detik, 2 saat, 3 saat, sejam, 2 jam kita dalam masjid tu diberi pahala iktikaf kepada kita bila mana kita niat untuk iktikaf. Tapi bila dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan besar nak berhenti pun tak boleh, nak duduk kat masjid pun tak boleh, apatah lagi nak niat iktikaf, tak boleh. Jadi awak kena duduk kat luar. Kalau ada perempuan yang ada, contoh katalah kat masjid tu dia selalu pergi belajar majlis ilmu, selalu datang ke kuliah kat masjid tu, tapi pada hari itu dia datang bulan, okey, dia keluarnya darah haid, awak tak boleh masuk, tak boleh dengar kat dalam, tak boleh. Ada sebahagian pendapat kata hanya boleh duduk kat luar pintu saja, okey. Duduk kat luar pintu saja, hanya dengar di corong-corong pintu saja boleh kat situ. Di atas sebab apa? Sebab atas nak dengar majlis ilmu, nak belajar. Dia boleh, tapi tak boleh masuk sampai dalam ya. Tak boleh masuk sampai dalam, dekat dengan tangga je, dekat dengan pintu je. Sekarang pun kita dah ada mic kan, dah ada pembesar suara, so dengarlah. Tapi sekarang sebab kes Covid, tak boleh duduk masjid tak boleh masjid, kena duduk dekat rumah masing-masing. Tapi bila mana nanti InsyaAllah dibukakan segala masjid-masjid dibukakan semula. Perempuan bila datang bulan tak boleh pergi masjid. Boleh faham anak-anak murid ustaz semua? Boleh. Alhamdulillah. Okey, sekarang barulah kita buka buku aktiviti. Okey? Buku fiqh aktiviti. Barulah buka buku aktiviti untuk kita siapkan tugasan untuk kita lagi mantap kefahaman kita. Bukan makna kita dengar saja ustaz duk bebe. Kita dengar buat kerja juga. Apa dia? Ada soalan? Betul Harisa. Betul. Page berapa? Okey, page sekarang buka mak page 9. Page 9. Ya betul. Page 9. Page 9 buka buku warna purple ini. Dah Ustaz. Alright. Okey, page 9. Dah buat ke tak? Ustaz nak tanya. Dah buat ke belum? Belum. Okay. Belum lagi kan? Sebab dah muka surat 8 tu kita dah buat kan? Surat 8 kan? Ya, muka surat 8 Ustaz ingat. Muka surat 8 kita bincang dalam kelas kan ramai-ramai kan? Okey. Jadi hari ini buka muka surat 9. Okey. Muka surat 9 ni okey Ustaz bagi tahu dulu okey. Apa arahannya? Arahannya warnakan, okey, sediakan color ya, sediakan color ataupun kalau tak ada color, tak ada warna, boleh guna pensel kita lorekkan. Lorekkan tu garis tu. Okey, warnakan. Apa dia suruh warnakan? Warnakan perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Okey? Tadi kita bincang hadas besar. Sekarang ini dalam muka surat ni adalah perkara yang dilarang ketika hadas kecil. Maksudnya waktu kita tak ada air semayang. Okey? Waktu kita tak ada air semayang. Contoh kata kita baru lepas keluar air kencing, kita baru lepas keluar air besar. Kita tak ada air semayang. Contoh kata kita baru lepas kentut tadi. Apa yang kita tak boleh buat selepas pada kita adanya hadas kecil ni? Okey, yang pertama, membaca Quran, boleh ke tidak? Okey, yang pertama membaca Quran, yang kedua membawa buku, yang ketiga belajar, yang keempat tawaf.
Yang kelima solat. Kenapa Dan yang keenam sujud syukur. Page 9 ya. Page 9. Okey, muka surat 9. Buku Baca dia punya. Warnakan perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Berhadas kecil tu apa? Kencing. Surat Kalau kita 9. kencing, Okey. kita tak boleh buat apa? Kita tak boleh apa yang dilarang. Tak boleh dilarang. Kan bila mana kita dalam keadaan hadas kecil, maksudnya Dilarang contoh apa, kata dilarang. kalau kita Warnakan lepas keluar air Ustaz, page berapa? Perkara yang dilarang. ataupun Mana ni? kita Kencing. Ustaz. berak ke Kalau apa. berhadas kecil tu tak boleh lah. Ustaz. Ya, betul Kak. Okey. Ustaz, page berapa? Page 9 ya. Page 9. 9. Okey, bila mana kita dalam keadaan hadas kecil. Muka-muka surat page 9. Okey, Ustaz mute semua ya. Ustaz mute dulu dengan Ustaz Okey, bila mana kita ni buang air besar atau buang air kecil ataupun kentut, maka batal lah air sembahyang kita. Bila batal air sembahyang kita, apa kita tak boleh buat? Okey, awak warnakan perkara-perkara yang tak boleh buat. Contoh kata pertama sekali kita tak boleh baca Quran lah, tak boleh lah. Sebab apa? Kita dalam keadaan hadas kecil. Maksud hadas kecil ni kita tak ada air sembahyang. Okey, kita tak ada air sembahyang untuk solat pun tak boleh. Awak warnakan ya. Warnakan mana yang jawapan yang betul. Okey, nombor 1 membaca Quran, nombor 2 membawa buku, nombor 3 belajar, nombor 4 tawaf, nombor 5 solat, nombor 6 sujud syukur. Okey, warnakan gambar-gambar tu. Okey, warnakan gambar-gambar tu. Ustaz bagi masa 5 minit. Okey, Ustaz bagi masa 5 Kena minit. warnakan Untuk warnakan. gambar semua ke? Tidak, jangan warnakan semua. Hanya warnakan perkara-perkara yang dilarang. Okey? Perkara-perkara yang dilarang. Dilarang ini apa? Dilarang ini tidak boleh buat. Tidak boleh buat. Warna yang tak boleh buat. Betul Abdullah Zubair, betul. Tak boleh buat. Yang betul tak payah warna. Maksudnya yang tak boleh buat warna, yang boleh buat tak perlu warna. Hanya warnakan tak boleh buat sahaja. Ustaz, maksud Ustaz tak boleh buat waktu kita tak ada Ustaz, gambar nombor 2 tu apa? Gambar nombor 2 membawa buku. Apa Arisa? Ustaz. kena warna yang kena warnakan yang waktu kita tak ada wuduk. Ustaz. Waktu kita tak ada wuduk, kita tak boleh buat. Contoh apa? Contohnya solat. Boleh buat ke waktu kita tak ada wuduk? Boleh buat tak? Ustaz. Boleh solat tak wuduk kita tak ada? Tak boleh. Maka warnakan warnakan gambar solat tu. Okey, warnakan gambar solat tu. Yang Ustaz, tak ada kedua. siap. Ustaz. Okey, bagus. Ustaz. Ustaz tahu apa pun kita tak boleh buat kalau tak ada wuduk. Ya. Kau tak Siapa tangan panggil ustaz tu? Ustaz, ambil buku ni ke? Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Mana buku mana Nokman? Mana siapa panggil ustaz? Mana? Ustaz tak nampak ni. Siapa panggil ustaz? Amsyah panggil Ustaz. Mana Amsyah? Amsyah mana Amsyah? Ustaz, Tunjuk buku dia. Buka Ustaz, ambil buku. buku ni ke? Buka buku aktiviti fiqh sayang. Ni. Buka buku Ustaz. aktiviti fiqh yang warna purple ni. Ada 2 je jawapan dalam buku ni ke? Warnakan dalam jawapan buku tu. Dalam buku tu warnakan. Okey, bagus dia. Nampak. Ayah. Nampak. Satu. Ustaz, ada 2. Ada 2 je jawapan dalam buku. Tak, ada 4 jawapannya. Ada 4 jawapannya. buku mana? Okeylah, Ustaz bincang teruslah jawapannya, okey? Okey, Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya. Waktu kita hadas kecil ni, anak-anak murid Ustaz semua, kejap ya, Ustaz mute semua ya. Ustaz mute semua ya. Okey, macam ni anak-anak murid Ustaz semua kena faham. Bila kita berhadas kecil ni maknanya kita tak ada air sembahyang. Okey, kita tak ada air sembahyang. Okey, faham tak? Itu yang pertama kamu kena faham. Bila mana maksud hadas kecil ini bermaksud kamu tak ada air sembahyang. Bila mana tak ada air sembahyang, kita boleh solat ke tak? Kita boleh amal ibadat ke tak? Semuanya tahu kan? Kan? Tak boleh. Tak boleh kan? Maka cari dalam jawapan soalan nombor 9 ni, apa amal ibadat? Membawa buku amal ibadat ke? Maksudnya ibadat yang khusus. Tak maka tak perlu warnakan. Saya dah siap. Okey, tak perlu. Okey, dah siap, tunggu dulu. Senyap je, tak apa. Nanti kita bincang. Okey, membawa buku tu bukan ibadah yang khusus seperti membaca Quran, solat, maka tak perlu warnakan
membawa buku. Kena warnakan apa? Warnakan hanya ibadat-ibadat yang khusus sahaja. Contohnya membaca Quran, apa lagi? Tawaf di Baitullah tadi, okey, solat, sujud syukur. Okey, 4 perkara ini awak kena warnakan. Okey, boleh faham? Sebab apa? Bila mana kita berhadas kecil bermakna kita tak ada air sembahyang. Contoh kata, kalaulah awak sekarang ada air sembahyang, awak pun pergi tandas, keluar air besar, keluar air kecil, lepas awak tak ambil, ada lagi tak air sembahyang tu tadi? Tak ada kan? Maka bermakna kita dalam keadaan berhadas kecil. Okey? Maka oleh sebab itu kita kena ambil air sembahyang. Bila mana kita ambil air sembahyang, maka hilanglah hadas kecil itu dan kita dipanggil dalam keadaan yang suci. Bila mana kita dalam keadaan yang suci, maka kita bolehlah solat, kita bolehlah baca Quran, kita boleh tawaf di Baitullah, kita boleh sujud syukur, dan amal-amal ibadat yang lain. Maka kalau dah kata kita nak membawa buku, kalau kita tak ada air sembahyang, kita boleh bawa buku tak? Ni. Boleh lah kan? Boleh lah nak bawa buku. Boleh. Kita bukan bawa Quran. Okey, kita bukan bawa Quran, kita bawa buku, okey? Boleh. Contohnya buku matematik ke, buku bahasa Inggeris ke, bolehlah, tak ada masalah. Buku tasawuf ke, boleh juga, tak ada masalah. Belajar, boleh tak belajar? Boleh tak? Kita dapatkan hadas kecil. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Maka janganlah warnakan gambar tu tadi. Hanya warnakan gambar-gambar yang ibadat khusus. Okey, ibadat yang khusus. Contohnya solat macam Ustaz cerita tadi. Alright. Boleh faham? Boleh siap semua? Muka surat 9. Boleh. InsyaAllah. Bagus. InsyaAllah. Ustaz, dah siap. Ustaz siap lama dah ni. Awak baru siap. Okey. Okey, dah siap Bagus. Lama dah siap. Gurau je, Ustaz gurau je. Dah buat Okey. dah 5 answer. Dah siap semua? Okey, 10 minit terakhir. Ustaz. Okey, good. Boleh faham semua? Boleh faham maksud hadas kecil itu apa? Ustaz cerita panjang tadi. Boleh. Okey, Ustaz ulang Ya. Maksud InsyaAllah. hadas kecil tu, okey Ustaz ulang balik. Maksud hadas kecil tu kita dalam keadaan tidak ada wuduk ya, tidak ada wuduk. Bila mana kita ambil air sembahyang, bila mana kita ambil air sembahyang barulah kita ada wuduk semula. Barulah dikatakan kita boleh solat. Okey. Okey, buka muka surat 10 pula juga warnakan juga. Juga warnakan. Apa? Okey. Macam mana baca? Okey, Ustaz nak minta girl baca ya. Arisa, bagus Arisa. Okey, Arisa Amanda, sila baca Arhan muka surat 10. Warnakan perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Kita dah baca tadi kan? Kita dah revision tadi. Apa? Warnakan perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Okey? Yang ni kita dah bincang tadi. Ustaz tak nak bagi tahu jawapan lagi, kamu kena buat dahulu. Okey? Cuma Ustaz bagi tahu, Ustaz hanya sebut kotak yang pertama, nombor 1 adalah keluar darah haid. Okey? Nombor 1 keluar darah haid. Yang kedua, keluar angin. Okey? Kotak yang ketiga, keluar air kencing. Kotak yang keempat, keluar air mani. Kotak yang kelima, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Yang keenam, buang air besar. Yang ketujuh, keluar wadi. Yang ke-8, keluar darah nifas. Okey, apa maksud keluar wadi? Nombor 7. Apa maksud keluar wadi? Maksud keluar wadi ini adalah, yang pertama sekali, kamu tahu keluar wadi ini tidak perlu mandi wajib. Keluar wadi ini bukan dalam kalangan hadas besar. Okey, waktu bila keluar air wadi ini? Keluar air wadi ini sebelum lelaki itu, sebelum keluarnya air mani. Sebelum keluarnya air mani. Kenapa keluar air mani? Keluar air maninya bila mana orang itu dalam keadaan kemuncak syahwat dia, maka terkeluarnya air mani. Okey? Jadi keluar wadi ini bukan berkalangan hadas besar. Tidak perlu mandi wajib. Bila mandi wajib? Hanya keluar air mani sahaja untuk lelaki mandi wajib. Okey? Boleh faham? Okey. Boleh. Kena color apa kat page nombor 10? Ikutlah color warna apa pun boleh belaka. Color warna apa. Cumanya color warnakan apa
menyebabkan berlaku hadas besar. Apa benda bila mana Ustaz bincangkan tadi, bila mana keluarnya darah haid ke, bila mana keluarnya air kencing ke, mana satu hadas besar? Okey. Warnakan mana satu hadas besar. Ustaz, ada berapa jawapan dalam tu? Warnakan sayang Zubair. Okay. Tapi jawapan ada berapa? Okey. Jawapan ada berapa ya? Satu, tak kira sekejap. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 juga. 4 juga. Okey. Baik. Warnakan 4 kotak. Pilih mana-mana. Nanti kita akan bincang. Dalam 12.25 kita bincang sebelum tamatkan kelas. Okey. Cepat. Sekejap, Ustaz. Page 9 kita baru akan discuss ke? Kita dah discuss sayang. Tadi muka surat 10 pula. Surat 10 pula. Kenapa tu Kal? Kau okey ke tak? Mak Kal. So kau tutup kamera. Alright. Tak apa Kal. Tak apa, muka surat 9 sekejap lagi kita bincang. Ustaz ulang balik sekejap lagi. Okey, sekarang muka surat 10. Settlekan muka surat 10. Kau nak settle dah. Semua sekarang sedang siapkan muka surat 10 sekarang. Ustaz, nombor 7 tu apa tadi? Nombor 7 keluar wadi. Wadi ini sebelum keluarnya air mani, keluarnya air wadi. Wadi ini bukan hadas besar, tak bagi tahu terus ya. Sebab tak ada dalam buku teks, tak ada bagi tahu. Tiba-tiba keluar dalam buku aktiviti ni. Okey, maksudnya bukan dalam hadas besar dan dia keluar sebelum sebelum air mani. Okey? Ustaz, dah siap. Ustaz. Ya. Dah siap Ustaz. Darah nafas apa? Okey, keluar darah apa? Apa? Keluar darah nafas. Nifas. Bukan nafas, nifas. Okey, keluar darah nifas bermaksud bila mana seorang emak kita ataupun seorang perempuan bila mana dia melahirkan anak, okey, dia bersalin, maka keluarnya mula-mulanya keluarnya darah wiladah. Wiladah ini maksudnya air bersalin. Okey, selepas pada tu, selepas settle tu, okey, selama 60 hari, okey, keluarnya darah nifas. Selepas pada dia bersalin. Maksudnya selepas bersalin lah, selepas perempuan tu bersalin, keluarnya darah nifas. Okey. Maka darah nifas ini adalah hadas besar. Okey. Okey. Bagus Damia. Okey. Okey. Okey, dah 12.25 dah. Dah siap. Okey, bagus. Yang lain dah siap? Siap dah pun tadi saya tengah tulis benda I lain. almost done. Good. Okey, bagus. Okey, maksudnya okey dah. Teacher, I almost done. Okey, bagus Nokman, bagus. Okey. Okey, nombor 1 jawapannya. Dah siap. Okey, nombor 1 tengok ya jawapan masing-masing. Nombor 1 keluar darah haid. Okey, kalau warnakan darah haid. Dah siap. Bagus. Yalah. Okey, dah siap dengar kita bincang. Mari kita Dah bincang. siap. Kita bincang, okey? Okey, pertama sekali keluar darah haid. Keluar darah haid, kita warnakan darah haid, okey? Okey, yang kedua keluar angin. Keluar angin tidak ya. Keluar angin ini adalah hadas kecil, okey? Hadas kecil. Hadas kecil, keluar angin ni. Yang ketiga keluar air kencing. Keluar air kencing juga darah hadas yang kecil, okey? Hadas kecil juga. Okey, yang keempat keluar air mani. Inilah hadas besar ya. Okey, apa dia Nazim? Lorekkan boleh ke? Boleh je lorekkan. Okey. Alright. Okey, seterusnya bersetubuh atau melakukan hubungan jenis juga berhadas besar ya. Bila mana pasangan suami isteri itu melakukan hubungan bersetubuh, maka sebab pada itu wajib ke atasnya untuk mandi wajib. Okey, mandi wajib berhadas untuk mengangkat hadas besar. Okay, seterusnya buang air besar. Okey, buang air besar bukan bermakna hadas besar. Buang air besar ini adalah kita berak tu, itu adalah hadas kecil. Okey, hadas kecil. Maka hadas kecil tidak perlu mandi wajib. Buang air besar ini adalah hadas kecil. Yang ketujuh keluar air wadi. Keluar wadi ini bukan hadas besar. Juga ia adalah
Tak perlu mandi wajib. Okey, tak perlu mandi wajib, cuma je hadas kecil saja. Okey. Dan terakhir adalah keluar darah nifas. Okey, keluar darah nifas adalah bila mana seorang perempuan tadi Ustaz cerita melahirkan anak ataupun keguguran, jadi maka keluarnya darah nifas selama 60 hari lebih kurang macam tu. So selama waktu itu dia tak boleh solat, dia tak boleh berpuasa, dia tak boleh apa-apa amal ibadah yang khusus. Boleh faham semua? Boleh. Good. Boleh. Okey, Ustaz nak sebut nama, sila Ustaz ambil attendance, sila cakap yes, okey? Abdullah Zubai ada. Yes. Okey. Ainu Aqila. Good, ada. Everyday Yes. Amani Elviana. Yes. Arisan Amanda ada. Asma Imani. Okey, ada. Okey, Kal ada, Dia Nur Izara ada. Iman Kaisir. Iman ada tak? Iman Kaisir. Ada. Iman Kaisir ada. Imran Faizi. Tak ada. Ada. Alifi ada. Afif. Afif kenapa selalu tak masuk kelas ustaz ni? Atif Afif. pun sama Ustaz. Hati-hati masuk. Saya mesej Afif pun dia tak nak. Dia ada jawab. Dia cakap mak saya ada hal ni. Dia Ke? Selalu ada hal je waktu ustaz. Okey, Amsha. Masa Ridwan. Amsha ada. Ada. Ada Amsha. Atif ada ya. Atif ada. Dania ada. Nuqman ada. Syakir ada. Syakir ada. Umar Zulfadli. Umar Zulfadli. Umar ada tak? Umar Zulfadli. Sorry. Umar Majid ke? Muhammad Umar Ustaz. Muhammad Umar. Muhammad Umar. Muhammad Umar. Nama Umar Majid ni. Muhammad Umar Ustaz tak nampak ni. Ya. Tak ada. Muhammad Umar. Dia ada. Saya nampak. Mana Muhammad Umar? Dia ada. Dia dah buka kamera dah. Mana? Tu ada. Okey. dah. Thank you, Umar. Okey, Damia Rehana ada. Dia Ramadhani. Ada. Yes, Good. Ada. Okey, ada semua. Hanan, Nur Hanan. Ada. Good. Nur Nashrah. Mana Ada. Nashrah? Ada. Okey, good. Ada. Dania Ismi ada. Ada. Dania Kaisara ada. Ada. Alia Irdina ada. Ada. Tengku Nur Syaurah Alia. Ada. Okey, good. Dan terakhir Umar Majdi ada ya. Okey, bagus. Ada. Alhamdulillah 26 orang hari ni. Syukur alhamdulillah ramai. Saya nampak. Hai, Okey, kuya good. siapa pula tu? Okey. Entahlah. Alright. Saya Okey lah semua dah kita faham bukan tak? Kita belajar apa hari ini? Dah faham? Faham. Okey, insya-Allah kita akan Ustaz akan sebelum masuk tajuk lain Ustaz akan ulang lagi benda yang sama ya untuk kamu semua faham. InsyaAllah. Semoga kamu semua dipermudahkan untuk kefahaman dan dimudahkan urusan. Okey? Okey, jom kita baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik kuya. Baik kuya. Baik Damia. Baik. Okey dah semua Ustaz tutup. Okey dah semua Ustaz